Salam sejahtera, nama saya Hoi Xing Jen. Saya adalah Ketua Kumpulan dan oleh Kumpulan 6 dari Subjek Tamadun Islam dan Tamadun Asia Seksyen 6. Video ini merupakan projek TITAS. Hari ini, saya akan memperkenalkan seni muzik tradisional Cina dengan membawa 10 alat muzik tradisional Cina. Alat muzik tradisional Cina pertama yang saya akan memperkenalkan adalah sonat. Ia merupakan sesuatu seni muzik tanduk buluh berganda. Ia mempunyai bunyi yang kuat dan bernada tinggi. Biasanya digunakan dalam pengebumian dan perkahwinan di negara China. Saiz yang sonat yang terbesar adalah 40 cm hingga 57 cm panjang. Buku kuno senaraikan sonat yang terawal ialah di dinasti Jin. Pemain sonat yang terkenal ialah Liu Qichao, Song Baocai, Liu Ying dan lain-lain. Muzik sonat yang terkenal ialah Satu Bunga. Bermaksud lama atau kuno. Zheng merujuk kepada alat jenis siter, sesuatu dengan tali yang direntangkan di antara dua jambatan. Kedua-duanya bersama, guzheng, bermaksud siter dengan jambatan tetap pada kedua-dua hujung dan jambatan boleh ada di tengah. Guzheng menjejaki akarnya ke China sebelum abad ke-6 sebelum Masehi. Zheng tertua yang ditemui setakat ini bermula pada kira-kira 598 sebelum Masehi. Ia ditemui di daerah Guixi di wilayah Jiangxi di selatan China pada tahun 1979. Guzheng mempunyai 16 atau lebih tali dan jambatan alih, dan guzheng moden biasanya mempunyai 21 tali dan jambatan. 100 tahun yang lalu, instrumen dengan 16 tali logam adalah yang paling popular. Tali logam bersalut nilon dicipta pada tahun 1950-an dan merupakan kegemaran semasa. Hai, nama saya Cheryl dan saya akan bercakap tentang alat muzik erhu. Erhu ialah sejenis alat muzik gesekan tali tradisional China dan ia muncul antara penempatan kaum minoriti di kawasan utara China pada masa dinasti Tang. Nama erhu berdasarkan dengan suku kata bermaksudnya dua dan suku kata hu adalah bermaksud orang asing. Sebenarnya menunjukkan erhu sebagai instrumen orang-orang hu. Selain itu, erhu mempunyai 80 cm panjang dan ia hanya bertali dua tali. Tali itu diperbuat daripada sutera. Bahagian erhu juga termasuk kotak bunyi yang kecil berbentuk silinder atau heksagon di hujung bawah. Biasanya kotak bunyi ini diperbuat daripada kayu dan ditutup dengan kulit ular. Untuk mainkan erhu, pemain perlulah letak erhu pada riba kaki kiri dan pegang erhu secara menegak. Kalau untuk tali rendah, tangan kanan pemain perlu gerak pengesek dan tekan tali itu secara lunak ke arah dalam. Kalau untuk tali tinggi ialah menekan tali ke arah luar. Assalamualaikum semua, nama saya Sheikh Ashman bin Iskandar. Pada hari yang mulia ini, saya akan menerangkan tentang seni alat muzik tradisional iaitu dizi. Dizi merupakan seruling melintang orang Cina. Ia biasanya dibuat daripada buluh tetapi juga dibuat daripada bahan yang lain seperti kayu dan batu. Alat ini terdapat satu lubang tiupan, 6 lubang jari dan juga satu lubang untuk demo iaitu membran yang diletakkan untuk membuat bunyi dizi lebih bergema. Apabila lebih bergema, bunyi yang dikeluarkan akan lebih terang, kuat dan berharmonik. Julat yang dizi merangkumi adalah 2,5 oktav. Terdapat 3 jenis dizi yang biasa digunakan. Dalam gaya sekolah utara atau Bepai, mereka akan menggunakan dizi yang dipanggil bangdi. Dizi bangdi lebih pendek dan mempunyai nada suara yang lebih tinggi. Gaya permainannya dicirikan dengan permainan yang lebih cepat dan berirama. Dalam gaya sekolah selatan atau Nanpai, dizi QD yang biasanya digunakan. Dizi QD lebih panjang dan mempunyai nada lirikal yang lebih lembut. Muziknya lebih perlahan dan mempunyai melodi yang lebih pendek dan trill. Itu sahaja untuk presentasi saya pada hari ini. Terima kasih. Selain itu, saya akan mengucapkan tentang pipa. Pipa ialah alat muzik tradisional Cina dengan 4 tali. Ia terdapat 12 hingga 26 ulangan fret. Pipa moden telah direka bentuk semula atau lebih sesuai dengan muzik gaya barat. Tali kelili kini digunakan, jadi pemain memakai teka jari khas. Pipa telah dimainkan selama lebih daripada 2000 tahun di China. Terdapat banyak cerita dan puisi kuno tentang alat ini. Salah satu cerita yang dikenal ialah tentang Wang Shaoqi yang dihantarkan ke barat laut China untuk berkahwin dengan seorang pemerintah untuk menjaga keamanan antara dua negara. Dalam perjalanan ke tempat baru, Wang Shaoqi berasa sedih dan rindu pada pelanannya. Dia mengeluarkan pipanya dan memainkan melodi yang menyegarkan. Dikatakan bahawa sekumpulan angsa terbang ke selatan dengan muzik dan terlupa untuk mengepakkan sayap mereka dan jatuh ke tanah. Melodi yang dimainkannya dipanggil Zhaojun Lamet dan ia sering dimainkan dalam opera Cina. Hai, nama saya Howard Fo. Alat muzik yang saya pilih ialah kucing. Kucing juga dipanggil Qishengqing. Kucing dibuat dengan kayu pohon payung Cina yang lebih tua dan kayu itu harus
dikeringkan secara semula jadi. Kucing sebenarnya hanya mempunyai 5 tali, tetapi 2 tali ditambahkan semasa dinasti Zhou. 5 tali dalam kucing melambangkan 5 unsur dalam falsafah Cina dan 5 nota. Pada masa lalu, orang yang pandai bermain kucing adalah orang yang dihormati. Banyak kaisar, pejabat dan cendekiawan dari dinasti-dinasti lain juga tahu cara bermain alat muzik ini. Cara untuk bermain ialah tangan kiri menekan tali kucing, sementara tangan kanan memetik tali kucing. Salah satu pemain kucing yang terkenal adalah Boya, dan muzik kucing terkenal ialah Mist and Clouds over the Xiang River. Dalam proses mendapatkan maklumat tentang kucing, saya dapat mengetahui sejarah kucing dan cara bermainnya. Saya juga bangga kerana alat muzik Cina dapat diwarisi selepas banyak dinasti. Kalau dunia ini tanpa alat-alat muzik tradisi Cina, orang sekarang tidak akan tahu lebih lanjut tentang sejarah China. Dan ini merisaukan saya kerana sejarah adalah cerita-cerita yang nyata. Saya benar-benar berharap bahawa alat muzik tradisional Cina akan terus dikenali pada generasi akan datang. Selamat petang kepada semua, nama saya Chong Lai Ting. Saya akan menyampaikan tentang alat muzik Cina iaitu hulusi. Hulusi dikenali sebagai seruling cucubi dan seruling labu yang merupakan alat tiup bulu percuma dari China dan Vietnam oleh orang asli Assam. Pada asalnya, hulusi digunakan dari negeri Shan, wilayah Hunan dan Assam di Myanmar oleh beberapa kumpulan etnik. Terutamanya ialah orang Dai yang memanggil alat tu pi lantau. Perkataan pi bermaksud alat tiup kayu dan lantau bermaksud labu. Di Vietnam, instrumen ini dirujuk sebagai saopao yang bermaksud seruling labu. Seperti paip bulu bercuma yang berkaitan yang dipanggil bau, hulusi mempunyai bunyi yang sangat tulen dan lembut seperti klarinet. Seterusnya, cara bermain hulusi secara menegak ialah gunakan ibu jari dan 3 jari pertama tangan kiri untuk menutup 4 lubang teratas paip melodi dan 3 jari pertama tangan kanan untuk menutup lubang jari yang tinggal. Bibi mengelilingi saluran yang melaluinya aliran udara yang agak kuat diarahkan untuk membuat peranti bercakap. Jadi ini cara berfungsi untuk hulusi. Sekian, terima kasih. Hai semua, nama saya Wong Benson dan instrumen yang saya perkenalkan ialah xiao. Ini adalah sebuah alat muzik Cina. Ia juga mempunyai alias dipanggil tong xiao. Bentuknya seperti pipe, tetapi kebanyakannya dibuat daripada bulu atau kayu. Panjangnya biasa antara 60 dan 90 cm, dan diameter dalamnya antara 15 dan 19 mm. Sebelum dinasti Han, semua alat yang ditiup secara mendatar atau lurus dipanggil sebagai diji. Sehinggalah dinasti Ming, barulah wujud perbezaan yang jelas antara xiao dan diji. Sebagai contoh, pukulan menegak dipanggil xiao, pipe berbilang dipanggil pai xiao, dan pukulan mendatar dipanggil diji. Pada abad ke-20, qin xiao dibangunkan. Kaedah xiao bermain ialah dengan meniup air ke lubang tersebut sambil menggunakan jari tekan pada lubang bumi untuk mengeluarkan bunyi yang berbeza. Pemain xiao perlu memberi perhatian kepada banyak butiran seperti postur bermain, gerak isyarat memegang xiao, kaedah pernafasan dan bentuk mulut dan sebagainya. Terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Yong Yin Wei. Saya akan menjelaskan tentang alat muzik gendang Cina atau biasa yang diperkenalkan sebagai gu. Kulit gendang Cina yang menutup di kedua-dua hujung dibuat daripada kulit haiwan. Gendang yang berbeza menghasilkan bunyi yang berbeza. Sebagai contoh, gendang yang kecil menghasilkan suara nada yang lebih tinggi. Pemain akan memukul kulit gendang pada sudut yang berlainan untuk menghasilkan timbal yang berbeza. Pemain juga akan memukul kedua-dua kayu supaya menghasilkan bunyi yang beresonans tinggi dan pendek. Gendang Cina biasa dimain semasa perayaan atau persembahan pentas. Pada purbakala, gendang juga digunakan untuk mengarah tentera dan memaklumkan masa. Antara jenis gendang Cina adalah banggu yang biasa digunakan untuk opera Cina kerana ia menghasilkan bunyi kering yang tinggi. Selain itu, gendang 24 musim yang mewakili 24 musim pertanian juga dimainkan semasa persembahan kebudayaan Cina. Di samping itu, juga terdapat tanggu yang biasa dijumpa di Dewan Istiadat dan yaogu yang dimainkan di pinggang pemain. Salam sejahtera, nama saya Nervita dan hari ini saya akan membentangkan tentang alat muzik Cina yang dipanggil biansong. Biansong ialah alat muzik Cina kuno yang terdiri daripada satu set lonceng gangsa dimainkan secara melodi. Pada awal dinasti Shang, wujud lonceng bersiri dan terdiri daripada 3 lonceng. Sering dengan perkembangan zaman, bilangan lonceng meningkat.
Alat kuno digunakan dalam persembahan diraja sementara ia tidak popular di kalangan rakyat. Seterusnya, bentuk biansong telah berubah kerana kebanyakan lonceng adalah bulat dan setiap lonceng hanya mengeluarkan satu bunyi. Selepas 500 tahun penggunaan popular, biansong mula merosot dalam populariti. Semasa dinasti Sui dan Tang, biansong digunakan secara eksklusif dalam budaya tinggi dan jarang digunakan dalam kehidupan seharian. Sehingga dinasti Song dan Qing hanya sedikit orang yang tahu tentang teknik membuat biansong dan kualiti bunyian menurut. Itu sahaja untuk pembentangan saya. Terima kasih.